بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر isna asyara. Ni tengok. Wal mubtada'u. Jadi kita dah tahu dah mubtada'. Jadi kalau tengok pembahasan yang lepas kita belajar, mubtada' itu ialah kita ulang sekali lalu iaitu babul mubtada'i wal khabar. Al mubtada'u huwa lismu al marfu'u al 'ari 'anil awamil lafziyyati. Itu mubtada'. Mubtada' ialah isim yang dirafakkan akan dia akan isim itu. Lagi pula al-'ari 'anil lafziyyah 'anil awamil lafziyyati. Yang sunyi yakni yang tidak ada daripada amil-amil yang bangsa pada lafziyah. Amil lafziyah itu tidak ada. Hanya semata-mata diri dia dipanggil amil ibtida'. Itu yang kita bahas sebelum ni. Contoh kita kata Zaidun. Maka Zaidun tu kita kata mubtada'. Kenapa Zaidun tu mubtada'? Kerana diri dia tu duduk pada tempat permulaan. Maka dipanggil mubtada'. Maka diri dia dipanggil amil ibtida'. Baik. Kemudian dia kata wal mubtada' qismani. Dan bermula mubtada' itu terbahagi kepada dua. Ya, asalnya kena dengar wal mubtada'u zu qismaini. Ni kena tulis Dia kalau ada segi nahunya dia kena takdir tu Hajar Hana. Kat ni al mubtada'u zu yang qismaini maksud kena takdir lagi. Zu qismaini. Zu qismaini yang mempunyai dua bahagi. Tu takdir situ Bermula mubtada itu yang mempunyai dua bahagi. Dia terjemah gitu yang mempunyai. Kalau kita tu terbahagi dua. Tapi dia sebenarnya kena saya terjemah Zulkismah itu kerana nak muafakat antara mubtada dengan khabar nak muafakat di antara mubtada dan khabar. Bermula mubtada itu yang mempunyai dua bahagi. Jadi mubtada tu terbahagi pada dua bahagilah. Benar-benar kata zahirun wa mudmarun.
Isim zahir dan isim mudmar. Zahirun ay ismun zahirun. Ha, Zohir. Apa zahir? Itu ismun zahirun. Tu dia. Hmm. Dia kata takdir lah. Zahirun ay, kita tu tulis apa? Kismani, ay kismaini ay zahirun. Kena tulis ismun zahirun. Wa mudmarun ay wa ismun mudmarun. Tambah sikit lah. Wa ismun mudmarun. Dan isim domir. Tulis balik bawah tu je. Jadi mubtada itu dia terbagi pada dua. Sama ada mubtada tu isim zahir dan isim domir. Jadi nak cerita apa? Mubtada tu ada kalanya dia tu boleh jadi isim zahir. Ada kalanya dia boleh jadi isim domir. Tu je nak cerita. Ajar Ana. Contoh kita kata Zaidun kan. Zaidun tu nak panggil isim zahir ke isim domir? Ajar Ana. Isim zahir. Isim zahir. Apa ta'rif isim zahir? Isim zahir ni. Madalla ala musammahu bila qaidin. Bila qaidin. Madalla ala musammahu Bila qaidin. bila qaidin. Ada setengah Kalim kitab. khitabi walal qaibah. Dia ada setengah kitab. Dia tulis madalla lafzuhu ala musammahu bila qarinatin. Ada juga. Dengan keadaan qarinah. Dengan keadaan sebab. Tapi yang qaid pun boleh juga. Ada ta'rif yang lain. Isim zahir tu apa? Tengok depan tu. Depan tu ada. Dia kata fazahiru. Fa tu dia panggil fa tafi' ajarana. Maka bermula zahir itu ini falismu zahiru. Fa zahiru ai. Kena tambah sikit. Falismu zahiru. Tu. Falismu zahiru. Ma taqaddama zikruhu. Tengok bawah dia. Maka bermula isim yang zahir itu ma taqaddama zikruhu. Barang yang terdahulu oleh sebutnya sebut bagi ma. Zikruhu ay zikru ma. Rujuk dhamir hu tu rujuk pada ma. Jadi dia kata isim zahir bermula misal isim zahir. Dia tulis misal. Kalau misal fal misalul ismu zahiru, bermula misal bagi isim zahir itu barang ini isim yang telah terdahulu oleh menyebut akan dia. Jadi dulu dah sebut dah. Kalau siapa tahu muka surat apa dulu? Tak payah muka surat tu juga. Zaidun qaimun. Zaidun tu lah panggil isim zahir. Apa dia isim zahir? Kalau ta'rif yang satu lagi ni saya tulis definisi satu lagi Isim zahir, ta'rif satu lagi. Madallah lafzuhu ala musammahu bila qarinatin. Tu. Ada satu lagi. Yang dulu madallah ala musammahu bila qaidin. Boleh juga. Tapi ni lafaz ni dia lagi umum lagi. Dia lagi dekat faham lagi. Ni ta'rif isim zahir.
Wa ma dalla lafzuhu wa ma dalla lafzuhu ala musammahu. Satu lagi. Ala musammahu bila qarinatin. Dulu bila qaidin sama je. Bila qarinatin. Lagi saya terjemah tulis dulu. Al-ismu zahiru wa madalla lafzuhu ala musammahu bila qarinatin. Bila qarinatin. Baik, saya nak terjemah. Ambil basuh baju. Habis nak ngajar nanti. Belum, tengah ngajar. Al-ismu zahiru huwa madalla lafzuhu ala musammahu bila qarinatin. Isim zahir itu ialah barang, yang ini isim, ialah barang iaitu isim. Barang tu ma tu isim lah. Isim mana? Isim yang menunjuk oleh lafaznya. Isim yang menunjuk oleh lafaznya, lafaz ma tu, lafaz isim tu. Lafaznya tu ala musammahu, di atas dirinya. Diri ma. Hu tu rujuk pada ma. Hu tu rujuk pada ma. Lafzuhu pun rujuk pada ma juga. Saya ulang balik. Isim zahir itu ialah madalla lafzuhu. Ialah barang, ialah isim. Barang tu kena beri isim lah. Barang yang menunjuk oleh lafaznya, lafaz barang, ialah lafaz isim. Isim yang menunjuk oleh lafaznya, lafaz isim tu menunjuk apa? Ala musammahu. Di atas diri dia. Di atas dirinya, diri ma. Diri isim tu. Menunjuk tadi tu bila qarinatin. Dengan ketiadaan qarinah. Dengan ketiadaan sebab. Yang ni dengan ketiadaan sebab yang lain. Bila qarinatin tu maksudnya apa? Dengan ketiadaan qarinah bagi mutakallim. Maksudnya kalau kita kalau takrif satu lagi tidak ada kait kan apa? Tidak dikaitkan dengan apa? Mutakallim, dhamir mutakallim, dhamir mukhatab, dhamir ghaib. Itu bila qarinah. Dengan tidak ada qarinah, dengan tidak ada dikaitkan. Dengan tidak ada sebab. Qarinah ni sebab. Dengan tidak ada sebab bagi dengan tidak ada sebab, maksudnya apa? Apa maksud dengan tidak ada sebab? Yang ini dengan tidak dikaitkan dengan mutakallim. Dulu kita bahas dah mutakallim, mukhatabin, betul, ghaibin. Tak apa saya tulis siap-siap. Bila qarinatin ai qarinatin. Ai qarinati takallumin. Alamak tak muat ni. Qarinati takallumin wa khitabin. Alamak. Tak apa. Saya padam dulu. Dah habis tulis belum? Saya nak padam sekejap. Dah habis tulis kan semua? Saya nak padam balik. Saya dah sudah. Ajar Farida dah habis dah. Ya, yang belah atas tu dah habis. Yang bila qarin itu Tu lah kejap. Saya padam belah atas dulu. Saya padam belah atas dulu nak tulis balik. Dia sikit dah tu.
Ya, saya padam koordinatin tu. Saya padam dia dulu. Nanti takut keliru. Ha? Saya tulis kat atas balik. Okey. Saya tak padam tu nak tulis bagi ni. Nak tafsir apa koordinatin tu? Padam. Okey. Koordinatin kan dia tulis bila koordinatin kan? Lepas tu I nak tafsirkan. I koordinati. Koordinati takallumin. Lepas tu I koordinati takallumin wa khitabin. Lepas tu wa ghaibin. Tu. Tafsirkan sikit je tu. Yang ni qarinah bagi takallum. Qarinah ni maksud sebab bagi takallum, khitab dan juga ghaib. Takallum ni orang kata ganti diri yang pertama. Khitab ni kata ganti diri yang kedua. Ghaib ni kata ganti diri yang ketiga. Kat situ. Panggil Haji Yaakob. Haji Yaakob lama tak nampak. Sibuk ke apa? Tak tahu lama. Ini pun dalam kereta, Ustaz. Ya? Ini pun dalam kereta apa kakak saya meninggal. Balik. Oh, alhamdulillah. Tak apa kak. Tak apa. Haji. Selamat je. Okay. Selamat ada underway balik sini. Okey, baik je. Baik. Jadi itu dikatakan bila qarinatin ay qarinati takallumin wa khitabin wa ghaibin. Qarinah bagi takallum ni iaitu bagi kata ganti diri yang pertama. Wa khitabin kata ganti diri yang kedua. Wa ghaibin kata ganti diri yang ketiga. Kalau takallum ni kita bercakap. Kalau khitab ni kita berhadapan orang yang bercakap. Kita mukhatab, kita berhadapan dengan orang bercakap. Wa ghaibin tidak ada ya di hadapan kita. Tu dia. Baik, habis itu. Kita masuk kata fazahiru ma taqaddama zikruhu. Tolong tutup mic sikit Ya Farida. Okey. Oh, sorry. Okey, baik. Ustaz, takallumin tu apa maksud dia tadi, Ustaz? Kata ganti diri yang pertama. Yang ni orang yang bercakap. Diri orang tu bercakap tu kita takallum. Ana dengan nahnu lah. Ya. Ya ana nahnu. Ana dengan nahnu. Kalau khitab ni orang yang mukhatab, orang yang hadapan kita. Ajar Zia. Kalau ghaib bukan orang yang hadapan kita. Kata ganti diri yang ketiga lah. Baik. Fazahiru maka bermula isim zahir itu ma taqaddama zikruhu. Barang iaitu isim. Taqaddama yang terdahulu oleh sebut akan dia. Akan isim zahir. Dulu dah sebut dah. Isim zahir tu. Lepas tu kita bagi takrif dia tu. Tengok. Terbaik. Sebab tu dia tak bagi contoh tu. Sebab apa? Sebab dah maklum dah. Contoh kita Zaidun.
Dia tak tulis contoh sebab apa? Sebab nak maklum dulu dia dah bagi tahu kat dalam, kat atas tu. Kan dia kata, nahu kaulika Zaidun. Zaidun tu dia panggil apa? Dia panggil isim zohir. Isim zohir, isim yang menunjuk di atas lafaz dia tu, di atas diri dia. Bila sebut Zaid tu, kena pada nama bagi seseorang. Bila sebut nama Zaid, Zaid tu nama bagi seseorang. Iaitu Az-Zatu Al-Musyakhasah. Nama bagi seseorang. Kita panggil Zaid. Alhamdulillah. Tu dia. Baik. Itu isim zahir. Kemudian isim dhamir. Isim dhamir ni pun nak alam dulu. Kalau dulu kita belajar apa isim dhamir? Ma dalla ala mutakallimin au mukhatibin au mukhatibin au ghaibin. Tak apa, saya tulis balik. Isim dhamir ni, ini yang takrif kedua. Takrif dulu. Apa? Ma dalla ala mutakallimin au ghaibin au mukhatibin au ghaibin kan? Ini ada panjang sikit. Kalau takrif kedua ni. Okey, saya padam ni isim dhamir pula. Wal mudmaru. Dan bermula isim dhamir. Ini walismul mudmaru lah. Walismul mudmaru apa dia? Ma dalla ala mutakallimin. Ma dalla ala mutakallimin. Betul? Au mukhatabin. Au mukhatabin. Ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Au ghaibin. Betul? Bi qarinati takallumi. Ini panjang sikit. Bi qarinati takallumi, dengan ada qarinah, dengan ada sebab takallum, awil khitabi, awil khitabi, satu lagi awil mukha, awil ghaibati.
tu. Baik. Tadi isim zohir, contoh dia seperti Zaidun lah. Nama orang, tulis nama sesat Zaidun. Ini, ni mudah je. Isim dhamir apa dia isim dhamir? Ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Biqarinati takallumi awil khitabi awil ghaibati. Isim dhamir ialah barang, ialah isim. Barang tu kena berisim lah. Kitab Jawi, kalau kitab orang dulu dia terjemah barang tu isim. Barang mana? Isim mana? Dalla, yang menunjuk ia mak, ia isim tu. Ala mutakallimin, di atas orang yang bercakap. Ala mutakallimin, di atas orang yang berkata. Di atas orang yang bertutur. Boleh juga. Au mukhatabin, di atas orang yang diperhadapkan cakapan. Au mukhatabin, atau orang yang diperhadapkan cakapan. Au ghaibin, ataupun di atas di atas orang yang tidak ada di hadapan. Mudah gitu lah. Ataupun menunjuk di atas orang yang tidak ada di hadapan. Ataupun dengan tidak ada orang yang di hadapan. Itu ghaib. Menunjuk tadi tu biqarinati takallumi. Dengan qarinah. Dengan sebab bagi takallum, bagi berkata, awil khitabi, bagi berhadap bercakap, sama dia tu, takallum khitab tu sama. Cuma mutakallimi, mukhatabi, ghaib itu jadi datang isi fa'il. Ajurana. Kalau takallumi, awil khitab, al-ghaibah tu datang dengan masdar. Kata terbitan. Dengan qarinah takallum. Dengan qarinah, iaitu berkata, dengan qarinah berhadap cakapan, awil ghaibati, ataupun dengan qarinah dengan sebab ketiadaan. Dengan sebab ketiadaan di hadapan. Ustaz, saya ada satu soalan. Ustaz, kenapa Ustaz al-ghaibah jadi mu'annas? Kenapa tak kata ghaibin? Yang lain semua muzakkar. Tu biqarinati takallumi awil khitabi. Ghaibah tu bukan mu'annas, dia panggil masdar. Ghaibin tu atas tu dia tak ada. Tengok dalam madalla ala mutakallimin. Nak kata mukhatabatin tak boleh. Sebab dalla dia kata dalatun, dia tak ada ta. Adapun biqarinah tu ada ta tu. Maka dia kena biqari takallumi masdar. Awil khitabi masdar. Ghaibati pun masdar. Tu Lepas tu saya kata tadi tu, bawah tu masdar jarana, yang bawah atas tu isim fa'il. Tapi saya tak mau bahas kat sini lah. Nanti terbahas benda tu. Dia bawa dia ke atas tu, dia cerita pada orang yang bercakap, orang yang diperhadapkan cakapan dan orang yang tidak ada di hadapan. Kalau bawah tu biqarinati takallum awil khitab tu kita kata diri cakapan, diri berhadapan, diri ketiadaan di hadapan. Bukan pada orang. Kalau mutakallimin tu semua kena pada orang sebab isim fa'il. Lepas tu dia terjemah tu beza sedikit lah. Ustaz, tolong ulang. Ya? Tolong ulang sekali lagi. Ulang yang mana? Yang ghaibati tu lah. Ya? Yang ghaibati tu lah. Naibati? Awil ghaibati. Ghaib. Awil ghaibati, bukan ghaibati. Ghaibati.
Bukan ghaibati. Tak kena. Awil ghaibati ni saya ulang balik. Ma dalla ala mutakallimin. Isim yang menunjuk di atas orang yang bercakap. Au mukhatabin, orang yang diperhadapkan cakapan. Kena ada orang-orang tu. Au ghaibin, orang yang tidak ada di hadapan. Bi qarinati takallumi, dengan qarinah, dengan sebab diri cakapan, ada cakapan. Kita tak cakap dengan ada orang bercakap, tak sebut. Dengan qarinah ada cakapan, dengan qarinah ada hadapan, dengan qarinah ada dengan qarinah tidak ada di hadapan. Tu waibah tu. Nak cakap orang tak boleh. Sebab dia masdar kan, kata terbitan. Ya, kat ini, faham? Kat ini. Kat ini. Saya tak faham yang ta tu. Tak, tu dia kena. Kenapa tak cakap cara YB? Kan kita kata bi qarinah tu kan. Ni mu'anah ni payah cerita ni. Ni panjang cerita ni. Ni soalan macam soalan Jamili semalam. Qarinah ni kan tamarbutah. Dia tak cakap, kenapa tak sebut bi qarinin? Kalau bi qarinin, kenapa mau cakap bi qarin takallumi? Nak baca takallumati tak boleh sebab dia masdar. Ghaibah ni ta ni bukan ta muannas. Dia datang di atas jalan masdar. Di atas jalan masdar. Ghaibah. Kenapa ada ta? Sebab dia mengikut pada qarinah. Yang atas tu kenapa tak ada ta Ustaz? Ghaibatin ke? Sebab dia tak ada qarinah pun. Dia tidak ada apa? Tak ada sebab nak baca ta tu, tak ada sebab apa? Sebab dalla, dia tak kat dalatun. Dia mesti bertakluk pada fi'il dia. Payah cerita. Kalau tak bertakluk pada fi'il ni payah. Ni dia tak masuk bab tu lagi. Tapi kita nak tanya tu, kenapa cakap ghaibati kalau tak cakap ghaibi? Benda ghaib, sama je. Tapi tu di atas jalan masdar. Kenapa ada ta tu Ustaz? Sebab dia mu'annas, qarinah tu mu'annas. Ghaibah pun kena mu'annas juga. Habis tu takallumi kenapa tak ada mu'annas? Sebab masdar dia tak ada datang dengan takallumati, tak ada. Dia tak ada kata awil khitabati, tak ada. Awil khitab saja. Itu masdar. Adapun mukhatabin, itu isim fa'il. Orang yang diperhadapkan cakapan. Kenapa tak dekat mukhatabatin? Sebab dalla. Ajar Rahana. Kat ini tengok. Lepas tu saya ngajar mutasab tu berhati tu. Pagi-pagi tu. Ajar Rahana. Bila dia tak tanya tu, jadi pakat faham je lah tu. Ghaibati tu dia masdar. Masdar daripada perkataan ghaib lah. Ghaib betul. Patang ghaib. Ghaba. Asal kata ghaba. Ghaba. Ghaba ya ribu. Ya ribu. Ya Ghaibatan. Ghaibatan. Yang ni ghaibati. Memanglah ghaibati sebab tu kan idhofat tu Haji Kawan Zaman Haji Yaakob bi qarinati takallumi kan ataf tu auto ataf pada kata takallum. Mudhaf itu ada qarinati tu dia ghaibati. Dia tu yang ni dia tanya soalan ni macam ni. Nak kenal masdar tu, tak kenal ni sebagai masdar tu. Ghaibatan tu sebab dia masdar. Saya cakap tadi masdar. Kalau masdar tak tu susah sikit nak jawab kat ini. Ghaibatan tu bukan isim fa'il. Isim fa'il ni orang yang bercakap. Itu mutakallimin. Mukhatabin. Khitab itu masdar. Fa'il dengan mim lah. Baik habis. Apa lagi kat ini? Ya, Hajar Rahana, tak nampak apa? Tak ada, teruskan je pelajaran. Kesian orang yang tak tahu. Itulah saya kata, Kak ini tanya soalan kat sini tak berkena tu. Bukan tempat dia ni. Nak tanya waktu saya ngajar mutasajidan. Itu saya bahas dalam gitu. Kalau tanya kat sini ni, tak kena cara sebab kita nak ikan orang ramai. Kalau nak tanya kenapa tak aceh bayi bawah, bayi atas tu, bukan tak boleh jawab. Jawab sini kan panjang jenis ni. Perhati Qala al-musannif rahimahullah. Lepas tu saya kata dulu waktu Yen ada
ambil peluang belajar, tanya dia kenapa je ni. Tapi saya nak terang itu, dia tak ada masa. Lepas tu kena tanya Yin, lepas tu kenapa je ni, kenapa je ni, kenapa. Tanya kenapa, tanpa dia jawab. Yin tu, saya tahu, dia didik dia daripada zero tu, 5 tahun dia mengaji saya tu, apa tanya, semua boleh. Saya mengakulah dia. Orang lain bukan tak mau mengaku, jadi saya tahulah cara dia tu. Lepas tu kadang kalau dia tegur saya boleh tengok, lepas tu teguran dia. Tapi dia yelah, dia budak yang inilah, baguslah. Walaupun dia budak akademik. Habis itu. Jadi al-ghaibin bi qarinati takallumi awil khitabi awil ghaibati. Ghaibati tu dia punya, kalau saraf dia ghaba yaghibu ghaibatan. Itu masdarnya. InsyaAllah nanti bulan puasa nanti saya beritahu balik, nanti mungkin saya akan ajar balik mata minat. Betul. Tu Haji Safar pun dah lari dah. Maksud bila tanya macam ni, jadi orang dah lost lah dia punya ni. Jangan tanya soalan macam tu. Nak tanya soalan pergi yang tepi kat ini. Jarwana. Takut orang lost nanti. Habis. Jadi isim dhamir, isim yang menunjuk di atas mutakallim. Dia menunjuk di atas orang yang diperhadapkan cakapan dan orang yang tidak ada di hadapan. Dengan qarinahnya ada cakapan, ada yang ditujukan cakapan, ataupun dengan qarinah dengan tidak ada ditujukan cakapan, tak ada. Ghaibah, ghaib, benda tak ada. Itu maksud dia. Haji Safar minta maaf. Baik, tengok. Kemudian tengok. Mana contoh dia? Ni contoh. Jadi yang contoh isim zuhir itulah kita dah maklum Zaidun kan. Kalau isim zuhir, kalau nak tulis dulu, kita tulis Zaidun. Ini contoh dia mana? Ni. Dia kata wal mudmaru dan isim dhamir itu ada 12. Dia ada 12. Isim dhamir ni kena ingat. Dia ada 12 perkara ni je. Bila sebut isim dhamir dalam mindset kita kena ingat. Isim dhamir dia mesti isim dhamir mutakallim, dia mesti isim dhamir mukhatab, dia mesti isim dhamir ghaib. 3 tu dalam kepala kena ada. Baik. Kemudian isim dhamir tu dia ada berapa? Ada 12. Dia ada 12. Mana 12? Wahiyah. Dan bermula ia 12 tu. Ana wa nahnu. Baik, ana wa nahnu tu saya padam ana wa nahnu. Ana wa nahnu ni dipanggil dhamir apa Hajar Rohana? Mutakallim. Dia panggil dhamir mutakallim. Dia panggil dhamir mutakallim. Ana wa nahnu. Ni kita bahagi-bahagikan Anta wa anti antuma. Wa antum wa antuna. Ni. Bagi saya siap. Anta kan anti dulu anta kan. Ni golongan pertama lah. Yang kedua anta, anti. Anti ni kamu seorang perempuan. Anta kamu seorang lelaki. Antuma.
Antum. Antunna. Anta, anti, antuma, antum, antunna. Dia kalau untuk perempuan dengan lelaki, antuma tu dua-dua orang kamu lelaki ataupun perempuan boleh guna. Ni dia panggil domir mukhatab. Ini dia panggil domir mukhatabin. Bukan domir mutakalimun Silap, tak kena. Idofat tu baca. Domir mutakallimin. Tak maaf, silap baris. Domir mukhatabin. Tu. Okey. Jadi anta, anti, antuma, antum, antunna. Itu dia panggil domir mukhatab. Yang ni domir yang ditujukan cakapan. Anta kamu. Anta kamu seorang lelaki. Anti kamu seorang perempuan. Antuma kamu dua orang. Tapi kena ingat antuma ni ajaran boleh guna dua. Antuma tu boleh guna pada perempuan, boleh guna pada lelaki. Tengoklah kita cakap tu dengan siapa. Kita kata antuma Fatimatani. Bermula engkau dua orang Fatimah. Contoh. Tapi kita pakai antuma dulu Laki pun boleh, perempuan pun boleh panggil antuma. Tapi syarat dua orang lah. Anta kamu seorang laki, kalau anti seorang perempuan. Kalau antum, kamu seorang dah. Kamu semua ramai lelaki. lelaki. Kamu semua lelaki. Kalau antunna, kamu semua perempuan. Tu Kamu semua perempuan. Baik. Kalau ana, saya, wa nahnu, kami. Ana ni tak kira lah. Kalau baca macam contoh orang zaman sekarang cakap ana nak pergi sini, ana nak pergi. Ana tu saya dah lah. Laki ke perempuan boleh guna ana. Kalau nahnu, kami, kita boleh. Untuk ramai. Untuk ramai kita kata nahnu. Kami. Orang Penang cakap kami kami nak pergi sini, dia kata. Tengok tok saya cakap lah dulu. Kadang panggil cek, dia panggil cek juga. Tok saya dululah. Kalau tok ni, kalau orang Penang perempuan. Kalau atuk lelaki, tok perempuan. Tok Lat. Nama tok saya panggil Tok Lat. Nama apa? Nama sebenar, nama Cik Lat. Nama orang dulu panggil Tok. Tu. Baik, habis. Jadi, kami. Nahnu tu kami. Ramai pun boleh, tak apa. Kami. Baik, habis. Kemudian yang lagi pula. Ni. Wahuwa. Okey, ni tengoklah. Yang tiga pula. Huwa. Dhamirun ghaibin. Wa huma hum. Hiya huma. Hunna.
Dhamir ghaibin. Dhamir ghaibin. Dah habis. Huwa tu kena pada dia. Dia bagi lelaki seorang. Macam mana terjemah macam mana? Macam mana? Nak cakap. Dia untuk lelaki. Macam tu. Dia huwa untuk dia seorang lelaki. Baik. Dia huwa tu untuk dia seorang lelaki. Kalau hiya, dia seorang perempuan. Huwa dia seorang lelaki. Hiya dia seorang perempuan. Kalau huma, huma ni umum. Dia akan ada dia lah. Dia kedua-dua orang lelaki ataupun kedua-dua orang perempuan. Dia kedua-dua orang lelaki ataupun dia kedua-dua orang perempuan. Kalau hum, dia. Mereka. Mereka lelaki. lah kot. Mereka, sorry. Semua lelaki. Dia mereka semua lelaki. Minta maaf, si baik. Saya terjemah ni, fail. Kalau hunna, mereka semua perempuan. Mereka. Terima kasih banyak, Jabar Ridah. Habis itu. Tu tak ada payah. Ini mudah ni. Tengok contoh depan tu ada. Nahu qaulika. Tengok depan. Nahu seumpama perkataan engkau. Mana perkataan engkau? Ana qaimun. Dapat tak? Dapat dia tulis ana qaimun. Ana. Ana tu jadi mubtada tu. Tengok. Ana ni kenapa? Kalau orang tanya esok, ana tu dikatakan dia tu jadi mubtada. Lepas tu orang tanya, kenapa jadi mubtada? Sebab ana tu dikatakan isim domir. Domir apa orang kata? Dipanggil isim domir mutakallim. Baru tepat, baru. Oh. Dia duduk pada tempat permulaan. Kalau orang tanya, ana tu boleh jadi mubtada tak? Boleh jadi mubtada. Sebab dia duduk pada tempat permulaan. Permulaan kalam. Ana qaimun. Bermula aku ini. Qaimun ialah seorang yang berdiri. Ialah seorang yang berdiri. Aku ni seorang yang berdiri. Kalau mudah kata. Kalau bahasa kita kata, aku ni seorang yang berdiri. Atau wa nahnu qaimuna. Ini dia bagi contoh lah ni. Kalau anta pun itu lah. Anta qaimun. Bermula engkau tu sedang berdiri, ia engkau. Boleh juga. Tu. Lepas tu dia sukiah lagi tu. Wa nahnu qaimuna. Dia nahnu ni, dia panggil memanglah dhamir mutakalim. Tapi dia menunjuk di atas mutakalim ma'hu ghairuhu awil mu'azzimi nafsahu. Dulu saya dah beritahu dulu Nahnu qaimuna. Bermula kami ni berdiri oleh kami. Lepas tu kiah lagi lah. Anta qaimun. Anti qaimatun. Tu qaimatun pula. Nampak tak ajaran Ana? Kena buat contoh gitu. Kena saya tulis semua contoh. Ke tak boleh kiah tak? Nak tulis cuma contoh boleh? Tak payah. Tak apa, tak tahu tanya orang lain lah. Saya tak payah. Bagi saya tak perlu.
Kalau cakap antum qaimuna, boleh. Anti qaimatun, dia beza tu lah. Boleh, tak ada masalah apa kalau nak tahu. Tapi Kalau Ustaz antuna, mungkin dia orang tak tahu kalau kata anti nak tahu kau imun ke, kau ima ke, kau imuna ke. Mungkin dia orang tak ya tahu. betul. So kena buat satu-satu. Baik. Saya rasa mungkin saya perlu jelaskan juga. Macam contoh dalam ni disebut wama ashbaha zalika, dan barang yang menyerupai akan yang demikian itu. Dia suruh kiyah lagi lah. Masalah kiyah tu yang payah tu, takut-takut kita tak nampak pula kan. Betul tak macam mana? Ya Ustaz, terangkanlah satu-satu senang untuk kebaikan bersama. Okey, baik. Kalau begitu, wama ashbaha zalika, nanti kena bahas pada minggu depan lah. Ini nanti kita bahas wama ashbaha zalika. Wama ashbaha zalika tu kita nak bahas tu. Nak bahas apa? Nak bahas kata anti tu, anta tu nak baca qaimun ke, anti tu nak baca lagu mana? Antuma tu nak baca lagu mana? Kalau antuma tak boleh cakap qaimun, hanya rana. Kalau antuma lelaki kena baca antuma qaimatani. Tak betul, antuma qaimani. Kalau perempuan antuma qaimatani. Tu payah sikit tu, tapi tak apa. Minggu depan saya akan tulis balik wama ashbaha zalika. Dia suruh kiaskan benda yang demikian tu. Apa kita sambung minggu depan Hajar Rana Ya Ustaz. Tolong tanda wama ashbaha zalika. Ya, Haji Yaakob. Ya, siapa tanya? Siapa tanya tadi? Haji Yaakob tanya? Ya. Haji Yaakob. Ya. Mubtada tu ada ke dhamir yang tersembunyi? Macam zahaba tu dhamir dia huwa kan, dia tersembunyi. Tapi mubtada dia ada mubtada dia. Ada Ustaz? Zahaba fi'il bukan mubtada. Tak, mubtada dia tu tersembunyi. Dia punya dhamir dia. Nak panggil mubtada tak boleh sebab tu fi'il. Dia nak panggil mubtada mesti kena isim. Oh ya. Dhamir tersembunyi tak ada lah. Tak. Melainkan kalau zahaba tu dia akan jadi khobar. Tu akan datang. Khobar tu dia boleh ada mufrad, ada ghair mufrad. Itu kita bahas minggu depan lah. Okay. Kalau kita kata Zaidun zahaba. Tak boleh kena, dia tak kena. Dia kena cakap zahaba Zaidun. Dia tak ada tersembunyi Dia masalah zahaba tu fi'il. Ya apa kat ini? Ya. Kita jumlah ismiyah lah. Ni jumlah ismiyah kita bahas. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Yang dulu sebelum ni kita bahas. Fi'lul fa'il. Bila ada fi'il dan fa'il. Dia jumlah tu kena ingat. Perkataan tu mesti diimpun dua. Sama ada fi'il ke isim. Nak guna isim boleh, nak guna fi'il boleh. Tapi sekarang kita bahas isim sahaja. Dia tak ada masuk lain. Fi'il tak masuk mula lagi ni. Baik habis itu. Faham lagi Haji Yaakob? InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Baik, ada nak tanya soalan lagi? Siapa semua faham ke? Saya nak semua faham. Haji Sahira faham Haji Sahira? Sama tampak Haji Sahira ni, senyap ni. Faham tak Ustaz? Terima kasih. Okey, sibuk semacam macam ni. Takut pergi Mekah tak tahulah. Kau umrah tu Allah Allah masih sangka baik Kau mengaji Saya kuat kat sangat. luar ni, kat luar. Okey, baik. Sambil kat luar sambil dengar. Okey. Sekarang ni banyak orang banyak mendengar tak banyak yang mendengar belum menulis. Kau boleh tu mendengar sambil menulis lah akan datang tu dengar balik rakaman. Sebab benda ni nampak mudah-mudah. Tapi bila kalau kita tengok parti tu kalau tak tulis tu dia payah nanti Habis itu. Dengar tu mudah lah, nak tulis tu payah. Baik, jadi sekadar itu saja semua jemaah. Sekadar itu saja yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Terima Terima kasih Ustaz. kasih Terima kasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum.